Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan pada siri yang ke-206 ini kita nak membaca hadis berkenaan tentang seorang isteri yang telah dicerai dengan talak 3, maka ketika itu dia tidak akan menerima sebarang nafkah daripada suami dia. Maka sebab itu dibawakan hadis yang begitu banyak tentang kisah seorang sahabiah pada zaman Nabi yang bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, di mana Nabi menetapkan tidak ada nafkah yang perlu diberi oleh bekas suaminya kepada dia setelah dia diceraikan dengan talak 3. Babul mutallaqah, bab pada hadis-hadis berkenaan tentang wanita yang telah diceraikan. Al-ba'in, dengan talak 3, la nafaqata laha, tidak ada nafkah untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey. Baris yang kedua daripada apa? Daripada awal tajuk. Maka kata Imam Nawawi, wattafaqa ala riwayatihi as-siqat ala ikhtilafi alfazihim fi annahu talaqaha thalathan aw al-battah aw akhiru thalathi tatliqat. Maka hadis-hadis yang bakal kita baca pada waktu itu memberi kepada kita tiga jenis perkataan. Hadis-hadis yang bakal kita baca. Ada perkataan yang menyebut yang suami dia telah menceraikan dia dengan talak 3. Talaqaha thalatha. Suami dia telah menceraikan Fatimah binti Qais dengan talak 3. Siapakah nama suami dia? Abu Ammar bin Hafs, seperti yang bakal kita baca nanti. Ada riwayat menyebut al-battah. Suami dia telah menceraikan dia dengan talak al-battah. Yang ketiga, ada sebahagian riwayat yang bakal kita baca di mana suami dia telah menceraikan dia dengan thalatha tatliqat, talak yang ketiga. Maka ada tiga jenis riwayat yang bakal kita baca tentang kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Okey. Apakah maksud ketiga-tiga riwayat ini? Bagaimanakah nak menggabungkan? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kelima, maka kita akan baca nanti ada riwayat menyebut talaqaha thalatha, wa fi riwayah talaqaha al-battah, wa fi riwayah talaqaha thalatha tatliqat, wa fi riwayah talaqaha talqatan kanat baqiyat min talaqiha, wa fi riwayah talaqaha, secara umum. Maka ada riwayat nanti menyebut suami dia telah menceraikan dia dengan talak 3. Suami dia telah menceraikan dia dengan talak al-battah. Suami dia telah menceraikan dia dengan 3 talak. Suami dia telah menceraikan dengan dia dengan talak yang terakhir, yang berbaki daripada suami dia, iaitu talak yang ketiga. Dan ada riwayat menyebut talaqaha umum tanpa menyebut berapa talak. Maka fal jam'u baina hadhihi riwayat, kata Imam Nawawi, sebenarnya kisah-kisah ini apabila digabungkan sebenarnya menunjukkan, kata Imam Nawawi, bahawa suami kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qabla hadha, sebelum ini telah menceraikan Fatimah dengan talak 3. Dengan talak 3. Kemudian suami dia raja'aha, telah rujuk kepada Fatimah binti Qais. Maka apabila suami dia nak menceraikan dia dalam kisah yang bakal kita baca ini, summa talaqa hadhihi al-marrah at-talqata ats-tsalitsah, maka dalam kisah yang bakal kita baca ini sebenarnya suami dia tengah menceraikan dia. Nama suami dia sahabat Nabi Ammar bin Hafs radhiyallahu taala anhu. Suami dia telah menceraikan dia dengan talak yang ketiga.
Maka ini menggabungkan semua riwayat-riwayat yang kita baca. Jelas ke jelas? Okey. Lalu di dalam permasalahan orang yang kena talak bain ataupun talak yang tak boleh dirujuk, dan kemudian dalam kes orang yang kena cerai dengan talak 3, ada 2 persoalan. Adakah dia akan dapat tempat tinggal untuk dia menghabiskan iddah dia? Adakah dia akan mendapat nafkah? Maka hadis Fatimah binti Qais menjadi salah satu daripada istidlal, dari salah satu dalil di mana para ulama mengeluarkan hukum. Maka sebab itu pada baris yang ketiga, 6, 7, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, waqtalafal ulama'u fil mutallaqatil ba'in al-hamil. Para ulama telah berbeza pendapat berkenaan kalaulah orang yang kena cerai tersebut, wanita yang kena cerai tersebut, dia berada dalam keadaan mengandung, hamil. Maka kalaulah dia berada dalam keadaan mengandung, persoalan dia adalah hal laha nafkah wasukna amla. Adakah wanita yang kena cerai, talak bain, talak yang tak boleh dirujuk, dan dia mengandung, dia akan mendapat tempat tinggal ataupun tidak? Faqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab dan Abu Hanifah punya pandangan, seorang wanita yang kena cerai dengan talak yang tak boleh dirujuk, talak bain, dan dia mengandung, maka ketika itu dia akan mendapat tempat tinggal dan dia akan mendapat nafkah kedua-duanya sebab dia tengah mengandung. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang yang kena cerai dengan talak yang tak boleh dirujuk, talak bain, dan dia dalam keadaan mengandung, maka dia tidak akan mendapat tempat tinggal dan dia tak akan mendapat nafkah sebab dia dah dikira sebagai ajnabi, sebagai orang asing, maka suami tak perlu beri kepadanya tempat tinggal, tak perlu beri kepadanya nafkah. Namun mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah pertengahan, dan kebanyakan hadis-hadis yang kita baca adalah berkenaan tentang pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala Malik, berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah, tajibul hasukna, seorang wanita yang diceraikan dengan talak yang tidak boleh dirujuk. Kalau talak yang boleh dirujuk dipanggil talak raj'i. Maka talak bain, talak yang tak boleh dirujuk, ataupun talak 3, maka isteri tersebut akan mendapat tempat tinggal daripada suami, namun isteri tersebut tidak akan mendapat nafkah. Tidak akan mendapat nafkah. Okey, dalil orang yang mengatakan perlu dapat tempat tinggal adalah ayat Al-Quran surah At-Talaq juz yang ke-28 pada ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum. Berilah wanita-wanita yang telah diceraikan tersebut tempat tinggal. Kata Imam Nawawi, fahadha amrun bisuknah. Maka ayat Al-Quran ini adalah dalil yang jelas bahawa suami perlu memberikan tempat tinggal kepada isteri walaupun diceraikan dengan talak bain ataupun dengan talak 3 sekalipun, perlu diberikan tempat tinggal dalam tempoh iddahnya. Wa amman nafkah, adapun berkenaan tentang nafkah, kenapa tak perlu bagi mengikut mazhab Syafi'i? Kerana hadis yang berkenaan tentang Fatimah binti Qais, Nabi terangkan kepada dia yang dia tidak akan mendapat nafkah. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita akan nampak kenapa Nabi SAW izinkan Fatimah binti Qais untuk keluar daripada rumah suami dia, rumah keluarga suami dia. Kenapa? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, annaha kanat imra'atun lasinah. Beliau adalah seorang wanita yang pada waktu itu cakap dia pedas. Cakap dia pada waktu itu boleh menjadikan orang terasa, Fatimah binti Qais. Maka Nabi risau nanti akan berlaku pergaduhan antara dia dengan keluarga suami dia. Wastatalat ala ahmaiha, dan dia memang mempunyai sejarah di antara dia dengan keluarga suami dia. Fa amaraha bil intiqal, sebab itu Nabi perintahkan dia untuk keluar, pindah, dan untuk tinggal di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Hukum asal dia, wanita yang kena cerai walaupun dengan talak yang tak boleh dirujuk, dia kena menjalani iddah dekat rumah yang disediakan oleh suami dia sampailah selesai iddah dia.
Tetapi kes Fatimah binti Qais, kerana dia mempunyai keperluan hubungan antara dia dengan keluarga mertua dia yang pada waktu itu tidak rapat. Jelas ke jelas? Terus 3696 baca sanad dia. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna Aba Amr bin Hafsin, bahawa suami dia yang bernama Abu Amr bin Hafs talaqaha, telah menceraikan beliau al-battah dengan talak 3. Maksudnya talak yang ketiga. Sebelum ni dia dah pernah kena cerai dengan 2 talak dan kemudian mereka berkahwin semula. Wa huwa ghaib, dan suami dia telah menceraikannya dalam keadaan suaminya bermusafir. Maksudnya dia hanya mendapat makluman melalui orang tengah, melalui wakil. Maka ini menjadi dalil bahawa seorang suami boleh menceraikan isterinya dalam keadaan suami itu berada di tempat lain. Melalui wakil, melalui orang tengah, maka talak tersebut akan dikira dan berlaku. Fa'arsala ilaiha, maka suaminya telah menghantar kepada isterinya Fatimah binti Qais wakilnya bisyairin, dengan membawa tepung bali. Dalam riwayat yang lain kita baca, iaitu jumlahnya adalah 5 gantang yang kita akan baca. Fasakhitathu, maka dia telah merasa marah kepada suami dia. Faqala, maka berkata, apa berkata suami dia, wallahi, demi Allah, ma laki alaina min syai'in, tidaklah ada apa-apa untuk kamu yang wajib ke atas kami daripada sebarang nafkah. Sebab dia telah diceraikan dengan talak 3. Faja'at Rasulullah, maka Fatimah binti Qais telah datang kepada Nabi. Fadzakarat zalikalah, dia telah menceritakan kisahnya kepada Nabi. Faqala, maka baginda bersabda, laisa laki alaihi nafaqah, tidak ada untuk kamu sebarang kewajipan ke atas suami kamu nafkah, kerana kamu telah menjadi orang yang tak lagi boleh berkahwin kepada suami kamu dan kamu telah diceraikan dengan 3 talak. Fa'amaraha, maka Nabi SAW telah memerintahkan Fatimah binti Qais an ta'tadda, untuk menghabiskan iddahnya fi baiti Ummi Syarik, di rumah Ummu Syarik, di rumah Ummu Syarik. Sebelum kita teruskan pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, maka daripada pengajaran hadis ini kita boleh belajar yang pertama, anna talaqa yaqa, bahawa talak akan berlaku dan jatuh fi ghaibatil mar'ah, walaupun isteri tidak ada di depan suami, macam kisah Fatimah binti Qais. Yang kedua, wajawazul wakalah, boleh mewakilkan orang lain dalam untuk menceraikan si isteri, dan juga beberapa lagi pada waktu itu hukum ahkam yang lain. Maka berkata Fatimah binti Qais, maka Nabi SAW pada awal telah menyuruhnya untuk menghabiskan iddah di rumah Ummu Syarik. Dan Ummu Syarik ni siapa? Ummu Syarik ini adalah wanita yang kita lihat pada baris yang ketiga, pada baris yang keenam. Maka innahal lati wahabat nafsaha lin Nabi, beliau adalah wanita yang telah menghadiahkan dirinya untuk Nabi kahwin tanpa perlu Nabi membayar mahar. Namun Nabi diam dan Nabi tak berkata apa-apa sehingga Nabi kahwinkan beliau dengan orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baginda berkata kepada Fatimah binti Qais, tilki mura'atun, sesungguhnya Ummu Syarik, yaghshaha, adalah seorang yang kerap mengunjunginya para sahabat Nabi yang lain dalam untuk meminta pendapat dan sebagainya. Maka Nabi kata, i'taddi, pergilah kamu menghabiskan iddah kamu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, dengan keluarga Abdullah bin Ummi Maktum punya rumah. Fa innahu rajulun ama, kerana Abdullah bin Ummi Maktum ini walaupun dia lelaki tetapi dia seorang yang buta dan tidak ada lelaki yang lain dalam rumah tersebut, cuma ada perempuan yang lain sahaja. Tada'ina thiyabaki, lalu kamu dapat pada waktu itu membuka pakaian kamu, maksudnya pakaian yang biasa dipakai kalaulah ada orang luar yang nampak. Fa idza halalti, dan apabila kamu telah selesai iddah kamu, fa'adhinini, maka maklumkanlah daku, sabda Nabi. Qalat, berkata Fatimah, falamma halaltu, apabila aku telah selesai iddahku, zakartu lahu, aku telah memberitahu kepada Nabi bahawa ada 2 orang sahabat yang telah masuk meminangnya, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abul Jaham. Khatabani, mereka berdua telah masuk meminangku. Abul Jaham di sini
bermaksud adalah pada baris daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Kata Imam Nawawi, maka Abul Jaham ada dua sebenarnya. Abul Jaham ada dua yang terkenal dalam hadis. Yang di sini adalah beliau adalah Abul Jaham Ibnu Huzaifah Al-Qurashi Al-Adawi. Dua baris bawah tu. Maka Abul Jaham ini adalah Abul Jaham bin Huzaifah Al-Qurashi Al-Adawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka baginda pun pada waktu itu bersabda, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jaham, fala yada'u, beliau tidak pernah meletakkan asahu, tongkatnya, an atikihi, daripada bahunya. Apakah maksud beliau tidak merentakkan tongkat daripada bahu? Makna yang pertama, beliau ini kerap bermusafir, jarang ada di rumah. Makna yang kedua kita akan baca nanti dalam hujung-hujung bab, yang mana beliau adalah seorang wanita, seorang suami yang tegas, yang keras, dan pada waktu itu ada memukul isterinya. Maka Nabi kata Abu Jaham sikapnya adalah begitu. Sementara Muawiyah pula, fasu'luk, beliau adalah seorang yang miskin. Lama lalahu, beliau tidak mempunyai sebarang harta. Maka Nabi kata kepada Fatimah binti Qais, inkihi, bernikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Fakarihtuh, kata Fatimah, pada awalnya aku tidak suka. Summa qal, kemudian Nabi berkata lagi kepadaku, inkihi Usamah, nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Fanakahtuh, maka kata Fatimah binti Qais, aku telah menikahi Usamah. Faj'alallahu fihi, maka Allah menjadikan dalam perkahwinan kami khairah, kebaikan. Waghtabattu, dan aku dicemburui oleh orang lain kerana bahagianya kehidupan kami. Maka inilah kisah Fatimah binti Qais. Dan baki riwayat yang lain ada lebih kurang 4 muka surat, adalah riwayat dengan sanad yang berbeza, ada sedikit sebanyak riwayat yang berbeza berkenaan tentang kisah yang lebih kurang sama. Jelas ke jelas? Terus 3697 baca sanad dia. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha annahu talaqaha zawjuha, bahawa sesungguhnya suaminya telah menceraikannya fi ahdin Nabi, pada zaman Nabi, wa kana anfaqa 'alaiha, dan suaminya telah memberi kepadanya nafkah perbelanjaan, dunin, yang sedikit, dalam kurungan mengikut pandangan dia. Dia merasakan dia layak dapat banyak. Tapi bila Nabi terangkan kepadanya dia tak layak dapat apa-apa sebab dia wanita yang telah dicerai dengan talak 3, maka pada waktu itu dia telah terima. Falamma ra'at dzalika, apabila beliau telah melihat nafkahnya adalah sedikit yang diberikan oleh suaminya, maka beliau berkata, wallahi, demi Allah, la a'limanna Rasulullah, pasti dan pasti aku akan maklumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana li nafaqah, maka sekiranya ada untukku nafkah yang selayaknya, akhadtu alladhi, aku akan mengambil, yuslihuni, yang selayaknya untukku, wa illam takun li nafkah, jika tidak ada untukku sebarang nafkah, lam akhudh minhu syai'a, aku tak akan ambil apa-apa daripada suamiku. Qalat, berkata Fatimah, fa dzakartu dzalika li Rasulillah, bila aku ceritakan kepada Nabi kisahku, maka baginda bersabda, la nafaqata laki, tidak ada sebarang nafkah untuk kamu, wala sukna, dan tidak ada sukna, tidak ada tempat tinggal. Maka dalam mazhab Syafi'i, maka jawapan untuk tidak ada tempat tinggal untuk kamu kerana Nabi rasa dia tidak sesuai untuk tinggal di rumah keluarga suami dia. Nabi risau pada waktu itu keluarga suami dia akan menyerang dia kerana kelantangan lidah dan cara dia bercakap. Maka sebab itu Nabi suruh dia pindah ke rumah Ummu Syarik, dan kemudian Nabi suruh untuk dia menghabiskan iddahnya di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Jelas ke jelas? 3698 baca sanad dia terus. Daripada Abu Salamah. Abu Salamah di sini adalah anak lelaki Abdul Rahman bin Auf. Daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, sesungguhnya beliau telah berkata, sa'altu Fatimah, aku telah bertanya kepada sahabiah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, fa akhbaratni, beliau telah mengkhabarkan kepadaku, anna zawjaha, bahawa sesungguhnya suami dia. Cuma dalam hadis ini ada penambahan, suami dia adalah orang mana? Al-Makhzumi. Suami dia adalah daripada kabilah Banu Makhzum, daripada keluarga Abu Jahal. Talaqaha, dan suami dia Islam, suami dia telah menceraikan dia.
yang kita telah baca dan kita akan baca dalam riwayat yang lain bahawa suami dia hanya berbaki satu talak aja untuk menjadi talak 3, dan suami dia telah menceraikan dia dengan satu talak tersebut, maka menjadilah dia isteri wanita yang telah diceraikan dengan talak 3. Fa'abah, maka suaminya telah enggan untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka dia telah datang kepada Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada Nabi. Faqala Rasulullah, maka Nabi pun bersabda, la nafaqata laki, sebenarnya memang tidak ada sebarang nafkah untuk kamu. Fantakili, maka pindahlah kamu. Fadhabi, maka fantakili menunjukkan kepada kita dalil bahawa sebenarnya dia memang sepatutnya tinggal di rumah keluarga suaminya, tapi Nabi yang suruh dia pindah. Fantakili, sabda Nabi, maka pindahlah kamu. Kenapa Nabi suruh dia pindah? Nanti dalam hadis-hadis yang lain kita akan nampak. Sabda Nabi SAW, fadhabi, dan pergilah kamu untuk tinggal di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Fakuni indah, tinggallah kamu di rumahnya. Fa innahu rajulun ama, kerana sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang buta tak nampak. Tada'ina thiyabaki indah, dan kamu boleh membuka pakaian kamu di sisinya. Apakah maksud membuka pakaian? Kita akan baca pada 369. Baca sanad 3699. Sesungguhnya Fatimah binti Qais, dan beliau merupakan saudara perempuan kepada Dhahhak bin Qais. Maka Fatimah binti Qais telah mengkhabarkan kepada Abu Salamah, anna Aba Hafsin ibn al-Mughirah al-Makhzumi, bahawa sesungguhnya suaminya Abu Hafs bin Mughirah al-Makhzumi telah menceraikannya dengan talak 3. Summan talaqa ilal Yaman, dan kemudian suaminya telah pergi bermusafir ke Yaman. Faqala laha ahluh, maka telah berkata kepada Fatimah keluarga suaminya, laisa laki alaina nafaqah, tidak ada untuk kamu ke atas kami sebarang tanggungjawab untuk memberi nafkah. Sebab dia telah diceraikan dengan talak 3. Maka maka fantalaqa, maka Khalid ibn al-Walid telah pada waktu itu pergi bersama dengan sekelompok para sahabat, dan mereka telah datang kepada Nabi SAW, menemui Nabi di rumah Maimunah isteri Nabi. Faqalu, mereka berkata, inna Aba Hafsin, sesungguhnya keluarga kami Abu Hafs. Maka Abu Hafs ini daripada Banu Makhzum. Khalid bin al-Walid pun daripada Banu Makhzum. Sesungguhnya Abu Hafs telah menceraikan isterinya dengan talak 3. Maka Khalid bin al-Walid tanya, fahallaha min nafaqah, adakah wanita yang telah diceraikan dengan talak 3 perlu untuk diberikan nafkah? Maka Nabi SAW pun bersabda, laisa laha nafkah, tidak ada nafkah untuknya, namun lazim untuknya menghabiskan iddah. Wa arsala ilaiha, dan kemudian telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi mengutuskan kepada Fatimah binti Qais, alla tasbikini, janganlah kamu mendahuluiku, sabda Nabi kepada Fatimah, binafsik, tentang diri kamu. Maka apakah maksud alla tasbiqini binafsik? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, huwa minat ta'ridi bil khitbah. Maka Nabi pesan kepadanya awal-awal secara kiasan. Secara zahir tak boleh, sebab dia masih dalam iddah. Maka Nabi pesan secara kiasan, pada waktu itu kalaulah dia mendapat pinangan, maka jangan pada waktu itu diterima kecuali dimaklumkan Nabi SAW. Tapi Nabi tak sebut dengan jelas. Nabi memberi kepadanya kiasan. Wa amaraha, dan Nabi telah memerintahkannya antantaqila, untuk dia pindah ke rumah Ummu Syarik. Kemudian Nabi telah mengutuskan utusan kepadanya, anna Ummu Syarik, bahawa sesungguhnya Ummu Syarik, ya'tihal muhajirun, orang-orang muhajir yang awal masuk Islam kerap menziarahi Ummu Syarik untuk mengambil ilmu daripada Ummu Syarik. Fantaliki, maka sabda Nabi, pergilah kamu dan tinggal di rumah Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, seorang yang buta. Dan Abdullah bin Ummi Maktum memang ada wanita yang lain di rumahnya, cuma yang lelaki hanya dia, dan dia pula adalah seorang yang buta. Fa innaki idza wada'ti khimarak, maka ini terjemahan ataupun hadis yang Nabi maksudkan, dia boleh buka pakaian dia. Sabda Nabi, kerana sesungguhnya apabila kamu meletakkan ataupun menukar khimaraki, tudung kamu,
maka dia tak nampak kamu. Maksudnya bukanlah pada waktu langsung tak berpakaian, al-a'yadzubillah. Maksud membuka pakaian adalah kalaulah kamu membuka tudung, maka pada waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum tidak boleh melihat kamu sebab dia buta. Lam yaraki, dia tak akan nampak kamu. Fantalaqat ilaihi, maka Fatimah telah pergi menghabiskan iddahnya di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Falamma madat iddatuha, apabila telah selesai iddahnya, maka Nabi SAW telah mengahwinkan Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid bin Harithah yang merupakan anak kesayangan Nabi SAW, anak angkat kesayangan Nabi SAW. 3,700 baca sanad dia. Kuat sikit. Maka berkata Abu Salamah, kata betul aku telah menulis zalika, permasalahan berikut, min fiha, daripada mulut Fatimah binti Qais sendiri. Qalat, Fatimah berkata, kuntu inda rajulin min Bani Makhzum, aku adalah isteri kepada seorang lelaki daripada Banu Makhzum. Fatallaqanil battah, maka beliau telah menceraikanku dengan talak 3. Bukanlah maksudnya sekali talak 3, tidak. Dia pernah menceraikan dengan 2 talak dah, dan kemudian dia rujuk semula, dan kali ini 1 talak yang menjadikan 3 talak. Fa arsaltu ila ahli, maka kata Fatimah, aku telah mengutuskan seseorang untuk menemui keluarga suamiku. Abtaghi, kerana aku meminta daripada mereka nafkah untukku. Dan baki hadis adalah sama. Ghairaan, betul ke saya baca ni? Saya terskip betul lah? Bukan Okey. Maka ghairah, kecuali dalam riwayat ini menyebut perkataannya adalah la tafutina binafsi. La tafutina ni sama macam perkataan atas, la tasbiqini binafsi. Maka bila Nabi suruh dia menghabiskan iddah, Nabi dah bagi kiasan, Nabi bagi isyarat. Nabi berkata, jangan kamu mendahului kami, meninggalkan kami, melewatkan kami tentang urusan diri kamu. Maka apakah maksud dia? Nabi kata, jangan terima pinangan sesiapa sebelum kamu maklumkan kami. So, Nabi SAW nak mencadangkan dia untuk menikahi Usamah bin Zaid radhiyallahu anha. Tapi Nabi tidak menggunakan bahasa jelas. Sebab itu, wanita yang masih dalam haid tidak boleh dipinang, tidak boleh mengajak dia berkahwin kecuali dalam bahasa kiasan. Jelas ke jelas? 3,701 baca sanad dia. Maka hadis yang berikut ini nak menerangkan orang-orang seperti Aisyah radhiyallahu anha, Marwan bin Hakam yang merupakan gubernur Madinah, mereka pada waktu itu menolak kata-kata Fatimah binti Qais daripada sudut bahawa Fatimah mendakwa tidak perlu wanita yang berada dalam keadaan talak yang tak boleh dirujuk untuk mendapat tempat tinggal. Maka mereka berpandangan perlu untuk mendapat tempat tinggal. Sebab itu Imam Syafi'i hanya mengambil dalil bahawa tidak perlu untuk mendapat nafkah daripada riwayat Fatimah, tetapi perlu untuk mendapat tempat tinggal. Seperti mana yang Al-Quran sebut, askinuhunna min haitsu sakantum. Dan apa jawapan untuk riwayat Fatimah? Kerana beliau ketika itu ada isu dengan keluarga mertua dia, dan Nabi nampak dia tak sesuai untuk tinggal bersama dengan mereka. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka Fatimah binti Qais telah memberitahu kepada beliau, iaitu Abu Salamah, annaha kanat tahta abi Amr bin Haus ibn al-Mughirah, bahawa beliau adalah isteri kepada Abu Amr bin Haus bin Mughirah. Fatallaqaha, maka suaminya telah menceraikan dia akhirah, dengan talak yang terakhir daripada 3 talak. Faza'amat, maka Fatimah telah menyangka annaha ja'at Rasulullah, bahawa beliau telah datang kepada Nabi tastaftihi, meminta fatwa dan jawapan daripada baginda fi khurujiha, untuk dia keluar min baitiha, daripada rumah suami dia. Maka hadis ni jelas bahawa dia yang minta Nabi untuk dia keluar daripada rumah suami dia.
Fa'amaraha, maka Nabi telah memerintahkan dia untuk berpindah ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, seorang yang buta. Fa'aba Marwan, maka Marwan bin Hakam enggan an yusaddiqahu, untuk membenarkan Abu Salamah ataupun membenarkan beliau fi khurujil mutallaqah, bahawa wanita yang dalam talak boleh keluar daripada rumah suami dia. Wa qala Urwah, maka berkatalah Urwah, sesungguhnya Aisyah juga mengingkari perkara tersebut. Aisyah berpandangan wanita yang dalam iddah, yang diceraikan oleh suami, dia perlu untuk menghabiskan iddahnya di rumah yang telah disediakan oleh suami. Cuma dia tidak dapat nafkah apabila ianya adalah talak yang bain, talak yang tidak boleh dirujuk. Ala Fatimah binti Qais. Terus riwayat seterusnya. Jelas ke jelas? 3702 baca. Maka Aisyah ankarat, tidak bersetuju apa perkara tersebut dengan Fatimah binti Qais. Yang mana Fatimah binti Qais berkata, tak perlu bagi tempat tinggal. Yang nafkah memang semua para ulama terima majoriti, tapi tak perlu bagi tempat tinggal bagi seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak 3 ataupun talak bain, maka Aisyah tak bersetuju. Aisyah kata kerana untuk mendapat sukna, tempat tinggal daripada tempat yang telah disediakan oleh suami. Riwayat seterusnya masih lagi, semua ini adalah kisah tentang Fatimah binti Qais. Cuma dalam riwayat ini diterangkan siapakah wakil kepada suami dia. Siapakah wakil suami dia. 3703 baca sanad dah. Sesungguhnya Abu Ammar bin Hafs bin Mughirah kharaja ma'a Ali bin Abi Talib, telah keluar bersama dengan Sayyidina Ali ilal Yaman, menuju ke Yaman. Fa'arsalah, maka beliau telah mengutuskan kepada isterinya dengan satu mesej, iaitu Fatimah binti Qais isterinya, bitatliqatin, bahawa beliau menceraikan isterinya dengan talak satu. Kanat, dan satu talak tersebut adalah talak yang berbaki daripada talak yang ada. Sebelum ini suami dia pernah menceraikan dia dengan 2 talak dan rujuk semula dan berkahwin semula. Wa amaralaha, dan dan suaminya telah memerintahkan Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Mereka ini pun daripada keluarga Abu Jahal, kedua-dua ini daripada Banu Makhzum. Keluarga Abu Jahal banyak yang masuk Islam. Ummu Salamah pun daripada keluarga Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal pun masuk Islam. Fa arsala, maka telah diutuskan kepada isteri, minta maaf. Wa amara laha, dan suami dia telah mengutuskan, telah memerintahkan kepada Haris bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah untuk memberikan kepada isteri ini nafkah. Faqala, maka mereka berdua berkata, wallahi demi Allah, ma laki nafkah, engkau sepatutnya tidak mendapat sebarang nafkah, illa an takuni hamilah, kecualilah sekiranya kamu hamil. Maka Fatimah telah datang kepada Nabi, menceritakan kepada Nabi kata-kata kedua ipar dia. Maka Nabi pun berkata, la nafaqati laki, betul, kamu tidak layak mendapat sebarang nafkah. Fasta'zanat'u, maka Fatimah telah meminta izin kepada Nabi fil intiqal, untuk dia berpindah. Maka Nabi telah mengizinkan. Hadis ni pun jelas, dia yang minta Nabi untuk berpindah. Sebab itu kalaulah seorang wanita minta izin untuk tinggal dekat rumah yang lain yang terlihat disediakan oleh suami kerana ada hajat dan keperluan tertentu, mungkin kerana dia seorang diri, tak ada orang nak menguruskan dia, nak pindah ke rumah anak dan sebagainya, jawapan dia adalah boleh, tidak ada masalah. Maka Nabi telah mengizinkan. Faqalat, maka berkata Fatimah, aina ya Rasulullah, ke mana aku patut pindah? Maka Nabi berkata, pindahlah ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum, wa kana amma, dan adalah beliau seorang yang buta. Tada'u thiyabaha, kamu boleh menukar, membuka pakaian kamu. Maksud daripada pakaian ini adalah seperti khimar dan sebagainya. Wala yaraha, dan dia tidak akan melihat aurat kamu. Falamma madat, baca. Maka apabila telah habis iddahnya, maka Nabi telah mengahwinkan Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid. Fa arsala ilaiha Marwan. Sebelum daripada itu fa arsala Marwan, maka Marwan telah menghantar kepada Fatimah seorang utusan yang bernama Qabisa bin Zu'ib. Yas'aluha, bertanya kepada Fatimah,
anil hadis tentang riwayat ini. Fahaddatsathu, maka Fatimah binti Qais telah meriwayatkan hadis ini kepada Qabisah bin Zu'im. Faqala Marwan, maka Marwan bila mendengar telah berkata, lam nasma' hadzal hadis, kami tidak pernah mendengar hadis seperti ini kecuali daripada seorang wanita. Sanakhudh, kami akan mengambil bil ismah, jalan selamat, allati wajadna an-nas 'alaiha, yang kami dapati orang ramai telah amalkan, iaitu wanita yang diceraikan dengan talak bain, dia tetap akan mendapat sukna, tempat tinggal, dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Faqalat Fatimah, maka telah berkatalah Fatimah, hina balaghaha, ketika mana sampai kepadanya kata-kata Marwan, fa baini wa bainakum Quran, kata Fatimah, maka Al-Quran adalah dalil untukku, di mana Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu hingga ke habis ayat. Qalat, berkata Fatimah, hadza liman kanat lahu muraja'ah, ayat ini hanyalah untuk mereka yang berada dalam keadaan talak yang boleh dirujuk. Fa ayyu amrin yahdusu ba'da salas, kata Fatimah, maka apa lagi benda yang boleh berlaku setelah dicerai talak 3? Nak kahwin boleh pun, nak kahwin balik pun tak boleh, kecuali kena kahwin lain. Fakaifa taqulun, maka Fatimah berkata, bagaimana kamu boleh mendakwa seseorang itu tidak ada nafkah untuknya hanya ketika mana dia berada dalam keadaan hamil. Fa'ala ma tahbisunaha, mengapa kamu nak menahannya daripada keluar ke tempat lain, ke rumah lain? Maka Fatimah berpandangan tidak ada sukna dan tempat tinggal dan tidak ada nafkah untuk orang yang telah diceraikan dengan talak bain. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada nafkah, tetapi tetap ada sukna, tempat tinggal untuk orang yang berada dalam keadaan talak yang tidak lagi boleh dirujuk, talak bain. Jelas ke jelas? 3704 baca. Berkata Asy-Sya'bi, dakhaltu ala Fatimah, aku telah masuk menemui Fatimah binti Qais, fasa'altuha, dan aku telah bertanya kepada Fatimah, kata Asy-Sya'bi, an qada'i Rasulillah, tentang keputusan Nabi SAW yang baginda buat ke atasnya. Faqalat, maka beliau berkata, talaqaha zawjuhal battah, suaminya telah menceraikannya hingga genap 3 talak. Faqalat, maka dia pun berkata, fakhasamtuhu, aku nak mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya, fi sukna, berkenaan tentang isu tempat tinggal, adakah dia perlu untuk tinggal di rumah suaminya, wan nafkah, dan isu nafkah. Maka baginda bersabda, berkata Fatimah, falam yaj'al li sukna, Nabi tidak menetapkan untukku sebarang tempat tinggal dan tidak pula nafkah. Wa amarani, dan Nabi telah memerintahkan daku an a'tadda, untuk aku menghabiskan iddahku di rumah Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma, seorang yang buta. 3705 baca sanad dia. Yang ni tak diterjemahkan, maka saya akan baca sampai habis. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Yahya bin Yahya qala akhbaranahu Syaimun an Husainin wa Dawud wa Mughirah wa Ismaila wa Ash'asa an Sya'bi annahu qala dakhaltu ala Fatimah binti Qais bimithli hadis Zuhair an Hushaim. 3706 baca sanad dia. Maka kata Syabi, kami telah masuk menemui seorang sahabiah, iaitu Fatimah binti Qais. Fa'athafna ay dayyafatna, maka beliau telah menjamu kami biratbin, dengan kurma segar. Rutab adalah kurma segar yang mana daripada jenis Ibni Tab. Kan kurma ada banyak, ada ajwa, maka yang nama dia adalah Ibnu Tab. Wasaqatna, dan beliau telah memberi kami minuman sawiqi sultin, daripada sawik. Sawik as-sul. As-sul adalah sejenis benih. Fasa'altuha, maka kata Syabi, aku telah bertanya kepada Fatimah berkenaan tentang seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak 3. Aina ta'taddu, di manakah dia sepatutnya menghabiskan iddahnya? Maka Fatimah binti Qais berkata, talaqani ba'li thalatha, suamiku telah melengkapkan untukku 3 talak. Fa'azinna lin Nabi, maka Nabi telah mengizinkan aku untuk aku menghabiskan iddahku fi ahli, di kalangan keluarga aku, iaitu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum.
Terus riwayat yang ke 3707. Terus baca sanad dia. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha daripada Nabi SAW berkenaan tentang seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak 3. Qala, maka baginda bersabda, laisa laha sukna, tidak ada tempat tinggal untuk dia yang wajib ke atas suami sediakan. Wala nafkah, tidak ada sebarang nafkah untuk dia. 3708 daripada Sahih Muslim baca. Maka berkata Fatimah binti Qais, suamiku telah menceraikan daku dengan talak 3 fa'aradtu, maka aku telah ingin untuk berpindah. Maka hadis ini jelas bahawa dia yang minta Nabi untuk berpindah. Sebab itu Nabi suruh dia pindah. Kalaulah tidak, dia perlu untuk menghabiskan iddahnya di rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Faqala, maka baginda bersabda, intaqili, pindahlah kamu ila baiti bani ammik, ke rumah sepupu kamu Abdul Amr bin Ummi Maktum. Namun kata para ulama pada baris yang ke pertama, maka bukanlah Abdullah bin Ummi Maktum keluarga dia, bahkan mereka daripada kabilah yang berbeza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'taddi, maka Nabi bersabda, fa'taddi, maka habiskanlah iddah kamu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. 3709 baca sanad dia. Maka berkata Abu Ishaq, aku pernah duduk bersama dengan Aswad bin Yazid di dalam Masjid Al-A'zam, dalam Masjid Jami'. Al-A'zam maksudnya Masjid Jami'. Wa ma'ana Sya'bi, bersama dengan kami adalah Asy-Sya'bi. Maka Asy-Sya'bi telah meriwayatkan hadis daripada Fatimah binti Qais, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi SAW lam yaj'al laha, tidak menetapkan untuknya sukna, tempat tinggal, wala nafkah, dan juga nafkah. Maksudnya suami dia tak perlu bagi tempat tinggal dan nafkah. Thumma akhadha al-Aswad, kemudian Aswad perawi hadis yang lain, dia telah mengambil kafan, segenggam daripada batu-batu kerikil kecil, fahasabahu bih, dan dia melemparkan kepada Sya'bi. Lalu dia berkata, wailak, celaka kamu wahai Sya'bi, tuhaddithu bimithli hadza, kamu meriwayatkan hadis seperti ini. Qala Umar bin Khattab telah berpandangan radhiyallahu anhu, la natruku kitab Allah, kami tidak akan meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi kami hanya kerana kata-kata seorang wanita. La nadri, yang kita pun tidak tahu. La'allaha hafizat au nasiyat, yang beliau masih ingat ataupun lupa. Lahas sukna, maka berkata Aswad, untuk wanita yang telah diceraikan dengan talak 3, untuknya adanya tempat tinggal dan adanya nafkah. Dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah seperti yang kita baca. Qala, maka Allah telah berfirman, la tukhrijuhunna, janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu, wala yakhrujna, janganlah mereka keluar kecuali jika mereka melakukan sesuatu dosa yang besar dan juga dosa yang jelas nyata. 3710 adalah riwayat yang terakhir, yang mana kita akan sambung nanti pada jam 6.30. Yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Sulaiman ibnu Mu'adz an Abi Ishaq bi hadzal isnadi nahwa hadits Abi Ahmad an Ammar bin Zuraik bi qissatih. Insyaallah kita akan sambung nanti pada jam 6.30 bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin. Kemudian kita akan cuti sampailah pada hari Jumaat insya-Allah, dan hari Jumaat ada lagi sedikit pembacaan, dan kemudian kita cuti lagi sehinggalah pada awal September nanti insya-Allah, kerana para pelajar cuti. Terima kasih semua, jumpa lagi.